Kita nampak Shanks dah tinggalkan satu benchmark yang baru untuk kuasa Haki Haoshoku ni, sehingga kan boleh menyebabkan seorang Admiral Marine boleh lumpuh, dan itu hanya dilepaskan dari jarak yang sangat jauh. Kita punya expectation untuk Shanks ni sangat tinggi dari dulu lagi. Watak Akagami Shanks, selain faktor misteri yang ada pada dirinya, Oda sebenarnya dah set up satu level yang sangat tinggi, yang mana kita tahu dah, sebut saja pasal Shanks, kita pasti akan teringatkan benda atau faktor ini. So, benda apa? Expectation apa yang tinggi sangat tu? Ya, kekuatan Shanks. Dan kalau kita nak spesifikkan lagi, ya, Haki level milik Shanks. Dan adakah chapter ni telah membuat shilling untuk tahap expectation kita selama ini mengenai Shanks itu tercapai? Bagi aku, yes. Oda langsung tak mengecewakan kita. Scene yang simple, panel yang simple, tapi cukup padu untuk kita hadam dan faham betapa dahsyat kekuatan Haki Shanks. Sekarang kita nak bersembang dengan detail berkenaan hal itu, berkaitan babak yang melibatkan seorang Yonko dengan seorang Admiral Marine itu. Shanks beraksi dan macam biasa, betapa Oda nak perlihatkan mutu kekuatan menggerunkan yang dia miliki. Dia tanpa perlu bergerak, tanpa perlu memperagakan apa-apa aksi berlawan, namun ianya cukup untuk menggambarkan betapa ngeri level Haoshoku yang ada pada Shanks. Ingat lagi ayat Kaido bila dia kata untuk conquer dunia, seseorang itu tak perlukan kekuatan Devil Fruit. Sebaliknya, hanya Haki sahaja cukup untuk berbuat demikian. Dan kalau kita tengok apa yang Shanks telah lakukan kepada seorang yang bergelar dan berjawatan setinggi Admiral dalam chapter ini, kita boleh faham sangatlah. Haki adalah sebuah unlimited power, sebuah kuasa yang tiada limit levelnya. Dan setakat sekarang, mutu kekuatan Haki Haoshoku Shanks berada di level yang paling tinggi yang pernah kita lihat sepanjang karya One Piece ini. Ya, Haoshoku Haki mampu untuk sehingga memengsankan seseorang individu. Itu jika individu tersebut punyai willpower yang lemah, yang tak mampu untuk handle presence of Haki yang telah dihalalkan ke arah dirinya. Tapi pada chapter ini kita sedang bercakap mengenai Ryokugyu, guys. Seorang Admiral Angkatan Laut, aset terkuat dari Angkatan Laut. Namun bila Shanks telah menjadikan dirinya sebagai target, telah menghalalkan Haoshoku Hakinya tersebut kepada Admiral itu, aura yang telah dikeluarkan oleh Shanks tersebut seolah-olah telah menyebabkan sehingga dia tak boleh bergerak. Dia jadi lumpuh, tak boleh bergerak langsung. Yang syok dia, bila tiba-tiba badan dia jadi macam tu, dia tahu dia dah kena serangan Haoshoku. Cuma dia tak tahu Haoshoku Haki itu daripada siapa. Kemudian bila teringat level Haki yang overpower sampai macam tu, yang boleh menyebabkan seseorang yang berpangkat Admiral seperti diri dia pun tak boleh bergerak, guys, tak ada orang lain lagi yang terlintas dalam fikiran Ryokugyu waktu tu melainkan Haki itu datang dari salah seorang Yonko yang bernama Akagami Shanks. Cumanya berdasarkan dialog yang Oda tunjukkan melalui Ryokugyu ini, waktu mula-mula badan dia tak boleh bergerak, di mana dia ingat Shanks dah berada dekat, dah menjejakkan kaki ke Flower Capital. Tapi apa yang lebih perit, apa yang lebih memalukan, Shanks rupa-rupanya berada di bawah, di lautan bawah. Shanks bersama-sama krunya belum masuk ke negara Wano lagi pun. Jarak Shanks dan Ryokugyu waktu tu sangat jauh. Babak ni bagi aku, Ichiro Oda sangat berjaya. Hanya dengan 9 panel, bukan 9 muka surat ya guys, tapi hanya 9 panel, Oda berjaya buatkan kita faham betapa ngeri dan dahsyat kekuatan Haki Shanks. So dari 9 panel tersebut juga, apa yang kita boleh rungkai dan kupaskan lagi? Jom kita sembah. Pertama, level Haoshoku Haki telah diberikan satu benchmark yang baru, satu penanda aras yang baru untuk kita lebih faham. Apa yang Kaido dan Luffy telah tunjukkan di rooftop Onigashima dalam hanya beberapa chapter yang lepas, level-level tu masih terlalu jauh jika mahu dibandingkan dengan level Haki Haoshoku yang Shanks tunjukkan sekarang. Shanks tinggal jauh guys. Kita nampak Shanks dah tinggalkan satu benchmark yang baru untuk kuasa Haki Haoshoku ni, sehingga kan boleh menyebabkan seorang Admiral Marine boleh lumpuh, dan itu hanya dilepaskan dari jarak yang sangat jauh. Bagaimana pula jika ianya dilepaskan dalam jarak pertarungan yang dekat? Tak boleh nak bayang. Apa yang Ryokugyu kena tu, alahai, dari jarak yang sangat jauh kot. Sebab tu dia sampai ambil keputusan untuk belah dari situ. Ciao terus
terus dari Wano. So benchmark baru, penanda aras yang baru untuk Haoshoku, itu yang pertama kita boleh dapat dari 9 panel tersebut. Yang kedua, Oda secara rasmi telah menunjukkan bahawa itu adalah kemampuan maksimum untuk Haoshoku Haki milik Shanks. Ini kita boleh confirmkan dari dialog yang telah disebut oleh salah seorang komandernya. Apa mereka cakap? Mereka minta Shanks jangan go all out, jangan keluarkan 100%, kerana dengan hakinya seperti itu telah menyebabkan budak-budak baru yang berada di kapal mereka tersebut kesemuanya telah pengsan. Ya, kesemua mereka yang tak punyai willpower yang cukup telah pengsan akibat perbuatan kapten mereka tu. Dari sini kita boleh dapati walaupun Shanks telah mengawal, telah menjadikan hanya Admiral Marine itu sahaja sebagai sasaran serangan aura hakinya, namun aura tersebut telah turut sama memberi kesan kepada orang sekeliling yang berada dekat dengan dirinya. Shanks adalah master haki, dia boleh mengawal hakinya dengan sempurna, tapi bila aura tersebut terlalu kuat, boleh mengakibatkan anggota kru yang berada dekat dengannya pengsan, walaupun hakikatnya Shanks tak jadikan mereka semua sebagai sasaran pun. Namun sebab hanya berada di satu kapal yang sama, Haoshoku Shanks telah sebabkan mereka pengsan. Gila guys, dah boleh faham kot sebab apa kapal Moby Dick, kapal Shirohige yang ditunjukkan pada chapter 434 sampai boleh retak bila Shanks hanya berjalan lalu di atasnya. Satu lagi guys, kita pasti Kaido tak boleh buat macam tu. Luffy pun belum mampu boleh buat macam tu. Level Haki Conqueror yang depa tunjuk waktu lawan di rooftop Onigashima belum sampai di tahap apa yang Shanks mampu buat sekarang. Dan adakah tu saja yang Shanks mampu buat? Adakah itu kemampuan maksimum untuk Haki Conqueror Shanks? Maksud aku, adakah level Haki Haoshoku yang Shanks keluarkan untuk lumpuhkan Ryokugyu tu adalah kemampuan maksimum miliknya? Jawapannya ya. Itu kita boleh lihat pada dialog dalam chapter 1055 ini. Nak lagi pasti, kita tunggu translation yang ori yang bakal dikeluarkan Manga Plus hari Isnin nanti. Tapi apa-apa pun, jika nak dibandingkan antara Shanks dengan Kaido, yang mana kedua-duanya Yonko, tapi level haki mereka berdua jauh, terlalu jauh. Walaupun Kaido dinobatkan sebagai makhluk yang terkuat di dunia. Dan bila baca chapter 1055 ini, bagi aku gelaran Kaido itu adalah bullshit. Guys, Shanks hanya keluarkan Haoshoku, dia belum menyalutinya lagi bersama-sama dalam serangannya. Fikirkan pasal tu saja pun dah cukup ngeri dan kita tak boleh nak bayang. Okey, dan last panel pada muka surat terakhir dalam chapter ni, kapalnya dinyatakan telah berlayar pergi mengikut arus lautan. So kita takkan dapat melihat lagi aksi Shanks untuk masa terdekat ini. Shanks pun dah cakap dalam dialognya di mana dia telah beri amaran kepada Ryokugyu. Dia kata apa yang Ryokugyu buat tu bagi dia adalah sesuatu yang hanya seseorang pengecut akan lakukan, dengan pergi memburu para lanun yang sedang dalam keletihan yang baru sahaja mahu recover dari kepenatan peperangan. Tu ayat Shanks terhadap Ryokugyu. Dan bila dia sendiri cakap macam tu, confirm bermaksud sekarang bukan masanya lagi untuk dia berjumpa dengan Luffy. Kalau jumpa Luffy, takkan dia hanya nak berdiam pasal kes Bartholomew. Dan kalau dia mention pasal benda tu, of course mereka berdua akan bertembung. Tapi kalau pertembungan itu berlaku, itu adalah satu keadaan yang tak adil untuk Luffy pula kerana dia baru sahaja terlibat dalam peperangan dengan kru Yonko. So Shanks kita nampak sangat gentleman di mana bila dia sebut Ryokugyu ni pengecut sebab ambil kesempatan terhadap keadaan Luffy sekarang, bermaksud dia juga tak mungkin akan lakukan perkara yang sama terhadap keadaan Luffy sekarang. Jadi belum sampai masanya untuk dia menuntut kembali kepada Luffy atas apa yang Bartholomew telah lakukan terhadap maruahnya. Cuma mengenai tujuan kedatangan Shanks ke Wano dan tindakannya untuk berlayar pergi setelah Ryokugyu beredar pergi dari situ, apa yang kita boleh kaitkan? Sembang bila sebab rata-rata kita mesti terfikir mengenai perkara ini. Pendapat aku, rasanya tujuan Shanks ke Wano adalah untuk melindungi Luffy. Luffy akan menghadapi Kaido dan Big Mom serentak di Wano. Jika Luffy menang sekalipun, pasti akan ada pihak ketiga yang akan mengambil kesempatan
kesempatan, dan ini terbukti dengan kedatangan Ryokugyu. Jadi mungkin ini sebabnya Shanks datang ke Wano, kerana dia telah menjangkakan mengenai hal tersebut, mengenai campur tangan Marine tersebut, atau lebih teruk mungkin Kurohige sendiri. Jadi bila Ryokugyu ambil kesempatan untuk pergi dari Wano, dan Shanks pula baginya belum sampai masa untuk dirinya bertemu Luffy, jadi dia pun turut beredar. Dan Oda pun bijak, dia boleh jadikan alasan Shanks ke Wano ini untuk tujuan mempromosikan filem Red 2 dalam 1. Cuma apa yang masih kekal misteri adalah fokus utama Shanks sekarang, iaitu claim The One Piece. Ini masih membuatkan kita tertanya-tanya, dan untuk mendapatkan jawapan yang sebenar, kita kena tunggu lagi. Hal ini masih kekal sebagai misteri. Okey, sampai di sini saja dulu. Aku ada baca komen banyak yang sedih lah pasal aku tak buat review chapter. Dak, jangan salah faham, bukan tak ada review chapter dah. Lepas ni video aku macam biasa, cuma untuk video selepas chapter baru keluar, benda tu bukanlah chapter review untuk keseluruhan chapter tu. Macam ni lah, aku akan ambil poin-poin penting dan aku akan kupaskan sebanyak mungkin, sedalam mungkin, dan aku rasa ni lebih terbaik lah, sebab aku pun tak banyak masa, dan sekurang-kurangnya bila aku pendekkan duration video, bila aku hanya fokuskan satu point sahaja, video tu senang lah untuk aku siapkan. So next video lepas ni mungkin aku akan bersiaran dalam segmen Life of Pim yang akan bersiaran dalam channel The Show, yang mana kami akan bincangkan khas berkaitan last page dalam chapter 1055 ini, yang melibatkan Luffy, Zoro, Sanji kiri kanan dia, lepas tu Jinbe dekat belakang. Scene tu kami akan bincang. Bagi aku scene tu Oda lukis dengan sangat cool. So stay tune, jemput subscribe, like video ini, dan share jika anda rasa video-video dari channel ini menarik untuk ditonton. Kami akan terus menghasilkan karya-karya yang berkualiti untuk sajian anda. This is for you. You guys sangat-sangat awesome. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.